Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan masuk pada syarat yang kedua daripada 5 syarat hadis sahih li zati, iaitu yang pertama syarat sahih li zati ialah ittisal sanad. Kita dah belajar pada kelas yang lepas. Kali ini kita akan belajar tentang adalatul ruwah, iaitu perawinya hendaklah bersifat adil. Sekarang ni kita cuba baca dan kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bintaqli adlin al-muradu bi'adalatir ruwah, ay anna kulla rawin min ruwatihi qad ittasafa bikaunihi musliman balighan aqilan غير فاسق أي غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة من الذنوب والمعاصي. Binaqlin adilin, dengan periwayatan oleh seorang yang adil. Maksudnya ialah para perawi bersifat adil, iaitu setiap perawi dari para perawinya benar-benar bersifat muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Tidak fasik bermaksud tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil ataupun maksiat. Wa yakunu saliman mimma yukhil bil muru'ah kal akli fi suqi wa mislu dhalika mimma yuzammu urfan. Juga terpelihara, hendaklah dia perawi itu terpelihara daripada perkara-perkara yang mencacatkan muruahnya, seperti makan di pasar dan yang seumpamanya daripada perkara-perkara yang dicela menurut uruf ataupun menurut adat setempat. Syarat kedua daripada hadis sahih li zati ialah perawi hendaklah mesti adil. Jadi sebelum kita menjelaskan syarat kedua ni, kita cuba imbas kembali apa yang telah kita belajar sebelum ni secara sepintas lalu, supaya dapat kita tahu di mana kita berada sekarang ni. Hadis makbul terbagi kepada 2, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih terbagi kepada 2, iaitu sahih li zati dan sahih li ghairi. Kemudian hadis hasan juga terbagi kepada 2, iaitu hasan li zati dan hasan li ghairi. Sahih li zati, apa dia sahih li zati? Sahih li zati mesti, untuk jadi satu hadis tu dikatakan sebagai sahih li zati, mesti mempunyai 5 syarat. Yang pertama, mesti ittisal sanad, berhubung sanad. Yang kedua, mesti perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Yang keempat, tidak ada syadz. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai penyakit yang mencacatkan hadis. Jadi yang pelajaran yang lepas kita dah belajar bahagian syarat yang pertama, iaitu berhubung sanad. Yang kali ini, pelajaran pada kelas kali ini, kita belajar syarat nombor 2 ni, iaitu adalatul rawah, iaitu rawinya hendaklah bersifat adil. Kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan perawi adil. Perawi adil dikatakan sini ialah perawinya hendaklah, setiap seorang perawinya hendaklah benar-benar mempunyai sifat-sifat berikutlah. Apa dia? Mesti seorang muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak melakukan perkara yang boleh mencacatkan maruah. Okey, kita tengok sinilah. Kita tengok sini. Perawi, maksud perawi adil sini, pertama dia mesti ada 5 perkara ni lah untuk menjadikan seorang perawi itu dikatakan sebagai perawi adil. Pertama, hendaklah dia seorang muslim. Bermakna sini seorang yang bukan muslim tidak dianggap sebagai perawi adil. Kalau yang meriwayatkan hadis tu bukan Islam, maka hadis tu tidak dapat dikatakan tidak menepati ciri-ciri hadis perawi adil. Bila tidak menepati ciri-ciri perawi adil, maka perawi yang adil, maka kita tak boleh katakan dia sebagai hadis sahih li zati. Kemudian yang kedua, perawi itu hendaklah seorang yang baligh. Seorang yang baligh bermakna kanak-kanak, tidak menepati ciri-ciri perawi yang adil. Kemudian yang ketiga, hendaklah berakal. Maksudnya apa? Yang lawannya adalah orang gila. Kemudian yang keempat, fasik. Apa maksud fasik? Fasik ialah seseorang itu tidak melakukan dosa besar, dosa mencuri ataupun syirik pada Allah Ta'ala, dan melakukan bid'ah-bid'ah yang dihukum sebagai dosa besar lah. Di samping tu, dia tidak melakukan dosa besar dan dia tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Kemudian bermakna kalau orang fasik, orang yang melakukan dosa besar, contohnya orang yang tak sembahyang, dia punya periwayatan dia tidak diterima. Dia tidak dianggap sebagai perawi yang adil. Kemudian yang kelima, iaitu dia tidak mempunyai, perawi ini tidak mempunyai cacat yang boleh, tidak cacat maruahnya. Apa maksud tidak cacat maruahnya? Iaitu dia tidak melakukan perkara yang dicela oleh uruf, oleh adat. Sebagai contoh dia bagi contoh di sini dalam buku teks ini, seperti makan di pasar. Makan di pasar, kalau dia anggap sebagai
satu perbuatan yang tercela. Ketika itu dia dianggap sebagai telah melakukan perkara-perkara yang tak boleh mencacahkan maruah dia. Jadi bila ada sifat tu pada dia, maka dia tidak dianggap sebagai perawi yang adil. Seterusnya kita tengok contoh sebuah hadis yang para perawinya terdiri pada orang-orang yang ada sifat adil. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Hadisnya berbunyi, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang menderhakaiku, bermaksud dia sesungguhnya dia telah derhaka kepada Allah. Kita cek tengok para perawi dia, para perawinya yang daripada, iaitu daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah ni mengambil daripada Abu Muawiyah, dan dia juga mengambil daripada Waqi', daripada dua orang lah. Kemudian dua orang ni, Waqi' dan Abu Muawiyah ni, mengambil daripada A'mash. A'mash mengambil daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengambil daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita tengok hadis ni memang memenuhi syarat yang pertama, hadis sahih li zati. Apa syarat pertama? Iaitu ittisal sanad. Ittisal sanad memang betul Abu Bakar memang mengambil daripada Abu Muawiyah, dan dia juga mengambil daripada Waqi'. Dua orang ni, Abu Muawiyah dan Waqi', memang mengambil daripada A'mash, dan A'mash mengambil daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengambil daripada Hurairah. Itu memang selesailah masalah. Maknanya ittisal sanad, berhubung sanad, memang bermakna tidak ada yang digugurkan dalam sanad ni. Tidak ada seorang pun yang digugurkan. Kemudian apakah dia menepati ciri-ciri merupakan perawi yang bersifat adil? Maksudnya apa? Seorang Islam, seorang yang berbaligh, kemudian seorang yang berakal, kemudian tidak fasik dan tidak cacat maruah dia. Baik, kita tengok Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah dikatakan sebagai seorang yang siqah dan hafiz. Maknanya tidak ada, bila sebut siqah, maknanya merangkum ni lah, seorang yang dipercayai. Maksudnya memang menepati ciri-ciri perawi yang adil. Kemudian kita tengok Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ni apa status itu? Iaitu sama juga, iaitu siqah, hafiz juga. Ini status yang agak tinggi lah. Kemudian Waqi' dikatakan sebagai siqah, hafiz, imam. Juga orang yang dapat dipercayai, seorang yang mempunyai seorang yang menepati syarat adil lah, perawi adil. Kemudian kita tengok A'mash siqah sabtun. Siqah, sabat ni maknanya teguh. Istilah-istilah ni nanti kita akan belajar jarh wa ta'dil nanti pada pelajaran selepas kita habis belajar tentang hadis maqbul dengan hadis mardud ni. Kita akan masuk belajar tentang jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, jadi kena pelajar-pelajar kena biasakan lah dengan istilah ni, siqah, hafiz, sabt, imam dan sebagainya. Kemudian kita tengok Abu Saleh. Abu Saleh ni siapa? Abu Saleh juga sama, siqah, sabt. Abu Hurairah sahabi kita tak petikai lah. Sahabat, kita dah bagi tahu kaedah dia, sahabat semuanya adil. Siapa pun dia, apa pun dia riwayatkan, kita kena terima. Yang kita kena persoalkan sekarang, kena siasat, kena teliti, betul-betul kena teliti, kena kaji, ialah pada lapis tabi'in ni lah. Jadi bila macam ni, semuanya kita tengok, semuanya ada berapa orang perawi di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau termasuk Abu Muawiyah 6 ni semuanya ada seorang yang mempunyai, menepati ciri-ciri sifat perawi yang adil. Maka dia menepati syarat yang kedua, iaitu adalah turuah. Perawinya bersifat adil. Jadi bila macam tu, kita boleh katakan dia sebagai apa dia? Hadis ni sebagai hadis sahih. Jadi ni adalah contoh hadis yang mendapati, hadis yang dia punya perawi dia adalah seorang yang merupakan orang-orang yang mempunyai sifat adil. Kita tengok sebaliknya. Sebuah hadis yang
sebahagian daripada perawinya tidak mempunyai sifat adil. Macam mana rupa bentuknya? Cuba kita tengok. Sebelum tu, kita kena tahu juga sifat adil tadi ialah apa dia yang dikatakan sifat adil tadi tu? Bermaksud dia seorang yang Muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak cacat maruahnya. Sekarang ni ada yang dikatakan perawi tidak adil. Apa dia? Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia ialah yang pertama, berdusta ataupun kadhib. Yang kedua, dituduh berdusta. Dalam istilah hadis ni dia panggil at-tuhmah bil kadhib. Kemudian yang ketiga, fasik. Yang keempat, bid'ah. Kemudian yang kelima, tidak dikenali ataupun tidak diketahui. Ataupun dalam istilah hadis ini dipanggil jahalah. Jahalah tu ruah, tidak dikenali ataupun tidak diketahui. Jadi setiap satu ni, kalau salah seorang perawi itu mempunyai salah satu daripada 5 ciri ni, dia anggap sebagai dia punya sifat adilnya itu habislah. Dia anggap sebagai tidak mempunyai sifat adil. Dan perincian tentang apa tu dimaksudkan dengan dusta, apa yang dimaksudkan at-tuhmah bil kadhib dan seterusnya akan dibincangkan pada hadis mardud nanti, pada hadis-hadis dhaif. Pembahagian hadis dhaif akan dibahaskan tentang benda ni. Kalau perawi itu ada sifat dusta, maknanya hadis yang diriwayatkan daripada seorang perawi yang dusta, apa nama hadis dia? Kalau perawi itu at-tuhmah bil kadhib, maknanya perawi itu dituduh berdusta, apa nama hadis dia? Kalau perawi itu fasik, apa nama hadis tu? Dan seterusnya lah. Cuma satu perkara lagi, kalau yang dikatakan berdusta sini, kita jelaskan sekali lalu lah. Contoh hadis ni dibabitkan 2 ni. Yang dikata bila katakan al-kadhib, berdusta ni, bermaksud hadis perawi itu memang betul-betul berdusta dalam bidang hadis. Dalam periwayatan hadis memang telah terbukti, memang confirm, memang dia berdusta. Beza dia, at-tuhmah bil kadhib, orang tu berdusta, dituduh berdusta. Seorang perawi itu dikenali sebagai seorang berdusta. Dalam percakapan dia seharian memang dia ni memang terkenal sebagai seorang berdusta, tapi tidak terbukti, tidak didapati, tidak diketahui dia telah melakukan pendustaan dalam periwayatan, tak tahu. Bila macam ni, dia dianggap sebagai, dikatakan sebagai at-tuhmah bil kadhib. Kalau ada perawi yang bersifat dusta macam ni, hadisnya dikatakan sebagai hadis maudhu', hadis palsu lah. Kalau yang ni dikatakan sebagai hadis tu hadis matruk. Matruk ni termasuk hadis berat, hadis dhaif berat, hadis dhaif, tapi dia punya nama dia hadis matruk. Kalau berdusta, kalau memang telah terbukti berdusta dalam periwayatan hadis, dikatakan sebagai maudhu'. Baik, habis. Baik, kita tengok contoh satu hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarmil jimar idza zalati syams qadra ma idza faraqa min ramyihi shalla az-zuhra. Maksud dia dari Ibnu Abbas ni, hadis ni daripada riwayat Ibnu Abbas ni lah. Dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW memerintah jumrah apabila matahari telah condong sedikit, apabila selesai dari melemparnya bagi dia solat zuhur. Hadis ni dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sunannya lah. Siapa perawi hadis ni dan apa status kedudukan perawi-perawi dalam pada awal sanad? Ni awal sanad dia iaitu Jubarah bin Mukhallis. Jubarah bin Mukhallis ambil daripada Ibrahim bin Osman bin Abi Shaybah, Abu Shaybah. Ibrahim mengambil daripada Al-Hakam. Al-Hakam mengambil daripada Miqsam, dan Miqsam ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat lah. Kemudian Ibnu Abbas mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cek satu-satu, apakah setiap perawi ini menepati ciri-ciri perawi yang adil. Kalau semuanya bersifat adil, maka dia menepati syarat yang kedua, sahih li zati. Apa dia? Iaitu perawi bersifat adil. Kalau tidak, bermakna dia termasuk, dia katakan hadis ni jadi hadis mardud lah, hadis dhaif. Kita tengok mula Jubarah bin Mukhallis. Jubarah bin Mukhallis ni, ulama mengatakan dia ni dhaif. Dan ada juga yang mengatakan dia muttaham bil wada'. Dia tertuduh sebagai seorang yang telah mereka-reka hadis. Ibrahim bin Osman bin Abi Shaybah, yang ni ulama hadis mengatakan status dia adalah matrukul hadis. Al-Hakam thiqah, sabt.
siqah. Sab ni maknanya seorang yang boleh dipercayai, menepatilah ciri-ciri rawi yang adil. Sab, teguh. Miqsam, saduq. Saduq hasanul hadis. Kita ringkaskan dia, saduq lah. Saduq maknanya juga menepati ciri-ciri yang syarat yang kedua, iaitu rawinya bersifat adil. Contohnya kalau kenapa maksud saduq apa tu, kita akan belajar pada jarah, istilah yang digunakan pada jarah wa ta'dil. Secara ringkasnya kita memadai kita faham kata saduq ni perawi itu boleh diterima lah, perawi itu mempunyai ciri-ciri sifat yang adil lah. Kemudian Ibnu Abbas ni sahabi, sebagaimana yang saya sering ulang, sahabi ni kita tak petikailah, sahabat semuanya bersifat adil. Siapapun dia, apapun hadis yang diriwayatkan, kita kena terima lah tanpa perlu soal siasat. Jadi di sini kita tengok ada dua perawi yang bermasalah, iaitu Jubarah dan Ibrahim bin Osman, yang menyebabkan perawi itu dianggap sebagai tidak adil ialah antara dia punya istilah yang digunakan ialah matrukul hadis. Matrukul hadis ialah orang tu muttaham bil kadzib, dituduh telah dusta. Hak ni tadi tengok. Kita tengok tadi ni. Kecaman sifat adil perawi, maknanya bila ada salah satu daripada 5 sifat ni, perawi itu telah musnah lah, dia punya sifat adil ni tak ada lah. Jadi antaranya ialah berdusta, kemudian dituduh berdusta. Tadi kita kata kalau berdusta, hadis yang diriwayatkan dia dipanggil hadis maudhu'. Kalau dituduh berdusta, dia punya hadis yang diriwayatkan dipanggil hadis matruk. Hadis matruk. Ni kita tengok ni. Matrukul hadis. Matrukul hadis maknanya bermaksud Ibrahim bin Osman bin Abi Syaibah ni adalah muttaham bil kadzib, orang yang telah dituduh melakukan dosa. Maksud dia terkenal, dia dikenali ataupun dia dipastikan memang seorang yang pendusta, tapi dalam percakapan dia seharian dia, cuma dia tidak dapat dibuktikan, cuma dia tidak ditemui telah berdusta dalam periwayatan hadis. Jadi dianggap sebagai muttaham bil kadzib. Tapi kalau telah dibuktikan dia tu berdusta dalam periwayatan hadis, kita kata dia kadzib, pendusta, bukan orang yang tuduh berdusta. Okey, habis tentang syarat yang kedua daripada syarat sahih li-zati, iaitu adalah turuah, perawi hendaklah bersifat adil. Jadi untuk pelajaran akan datang, kita akan cuba belajar tentang syarat yang ketiga, iaitu rawi hendaklah seorang yang dhabit. Apa maksud rawi hendaklah seorang yang dhabit? Kita akan belajar pada kelas akan datang lah. Wallahu a'lam.